أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima sekali tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah. Sama-sama kita merafakkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpah kurnia juga inayah daripada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bersama pada malam ni. Alhamdulillah bersama-sama menunaikan salat maghrib berjemaah dan insya-Allah seterusnya bersama-sama untuk mendengar sedikit perkongsian ilmu kuliah maghrib kita sambungan kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah karangan Imam At-Tirmizi, hadis-hadis yang menceritakan tentang peribadi junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi seperti mana yang saya katakan sebelum ni, bila mana Nabi SAW sendiri bersabda kepada sahabat-sahabat di hadapan sahabat, bila mana Nabi SAW berkata, wahai sahabat, selagi bagaimana nak menambahkan ketakwaan dan juga keimanan dalam diri masing-masing, itulah dengan antum ataupun kamu semua mencintai Allah dan juga Rasul yang melebihi segala-galanya. Jadi kita selama ni mungkin bulan baru ni kita sambut sambutan Isra Mi'raj kan, peristiwa yang ada kaitannya dengan junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin selama ni sebelum tuan-tuan mungkin ada kalau ni tok guru yang mengajarkan kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah, mungkin ada yang pernah mengaji, pernah menghadiri daurah kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah ni akan ketahui lebih dekat tentang junjungan besar kita Nabi SAW. Bukan setakat sahaja peristiwa-peristiwa yang biasa kita sambut, contoh macam saya kata Isra Mi'raj, peristiwa hijrah Nabi, peristiwa Maulidur kelahiran Nabi, junjungan besar kita, Maulidur Rasul. Bila mana kita dah mengaji, dah kita perhatikan hadis-hadis ataupun apa yang dicuba disampaikan oleh Imam Tirmizi melalui hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat yang menceritakan tentang detail lengkap daripada fizikal Rasulullah SAW sehinggalah bagaimana sifat-sifat yang ada pada diri Rasulullah yang ada kaitnya dengan fizikal yang Allah ciptakan pada diri junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita teruskan malam ni kitab kita ni, pengajian kita pada muka surat ataupun masih lagi dalam bab yang kedua. Ada beberapa hadis muka surat yang ke-31. Tuan-tuan muslim-muslimat yang ada kitab, bulan lepas saya tak hadir kerana alhamdulillah Allah sampaikan saya bertemu dengan, bulan lepas saya ke umrah bawa jemaah, alhamdulillah Allah sampaikan saya bertemu dengan Rasulullah SAW di bumi Madinah dan juga di bumi Mekah. Jadi banyak, kalau tuan-tuan yang baru pergi, yang lama dah tak pergi, banyak perubahan yang berlaku lah. Antaranya banyak tempat-tempat yang sekarang ni yang ditutup, dipagar. Antaranya Jabal Rahmah. Jabal Rahmah dulu boleh naik sampai ke bukit, sekarang dah pagar dah. Kat bawah aja boleh duduk. Antara sebab tu, faktor tu yang banyaknya itu atas pemerintah lah. Tapi faktor sebabnya tu kebanyakan ada banyak berlakunya khurafat. Kita tahu banyak kadang-kadang pergi ke satu tempat ni, kita berdoa tuan-tuan tak ada masalah. Mana yang tempat mustajab doa yang dikatakan, kita berdoa. Tetapi berdoa bukan, contoh kita masuk ke makam Rasulullah,
kita berdoa masih lagi berdoa mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kita mohon pada duduk minta kepada Rasulullah. Kita berada di tempat dia yang mulia yang dikatakan makbul doanya, tetapi doa kita tu masih lagi ditujukan, dipanjatkan kepada Allah SWT. Tu kadang-kadang ramai yang buat benda-benda khurafat tu yang jadi. Tu dulu saya cerita dahulunya kerajaan Turki Osmaniyah pernah kita baca tempat kelahiran susuan ibu susuan Nabi di kampung Halimatun Sa'diyah kan, Banu Sa'ad. Asalnya dulu kerajaan Turki Osmaniyah pernah buat rumah tu sebagai kenangan, tapi sekarang ni yang tinggal hanya tanda je, sebab banyak berlaku benda-benda yang tak sepatutnya. Jadi pemerintah pun ambil usaha untuk tidak berlaku berterusan benda-benda yang tak sepatutnya. Itu juga berlaku ke Jabal Rahmah. Banyak tempat-tempat yang sekarang ni yang dahulu ni kita boleh sampai, maksudnya boleh sampai tapi lebih dekat, tapi sekarang ni dah banyak dah dipagar, sama ada dipagar ataupun ditutup terus. Sebelum ni kita berhenti pada hadis 21 yang kita baca satu hadis panjang tentang daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib tentang kisah Salman Al-Farisi, bagaimana Nabi SAW kita tahu Salman Al-Farisi asalnya bukan beragama Islam, bagaimana yang beliau ni seorang yang beragama Majusi, kemudian bertukar agama kepada agama Nasrani, dan pendeta ataupun tok guru yang mengajar dalam ketika mana beliau ni dalam beragama Nasrani beri dia satu bukan petunjuk. Dia kata kalau nak jumpa dengan Nabi akhir zaman, carilah di ketika itu di Madinah. Ketika itu kita tahu ketika mana dia berguru dengan pendeta-pendeta Nasrani ini, sehingga beliau ni nak mencari apa yang dikatakan oleh tok guru dia, Salman Al-Farisi ni. Kemudian dia berhijrah, dia ikut ketika itu dengan ada puak-puak Yahudi, sehingga kan sebelum sampai ke Madinah dia ikut satu kabilah ni sebab dia nak pergi ke Madinah, sehingga kan dia kena tipu dan dijual kepada orang Yahudi dan terpaksa jadi diceritakan ketika itu dia jadi hamba kepada orang Yahudi. Dan sampai di Madinah dia bertemu dengan Rasulullah. Ketika itu Nabi SAW bersama para sahabat dan berhijrah, dan dia bertemu. Sebab apa dia nak bertemu dengan Rasulullah tu? Pendeta dia kata pada diri Rasulullah SAW ni ada terdapat tanda kenabian yang berada di belakang badan Nabi. Kalau kita lihat hadis semua ni tuan-tuan, Nabi Muhammad SAW 25 Rasul semua ada tanda kenabian, saya katakan, di badan mereka Allah letakkan. Tetapi bezanya Nabi SAW, Nabi Muhammad SAW dengan Nabi-Nabi yang lain, kalau kita baca kebanyakan hadis, para sahabat ni menyatakan tempat letaknya tanda kenabian yang berada di belakang badan adalah di sebelah berat sebelah kiri. Kalau Nabi-Nabi lain ni kalau baca dalam sirah, majoriti semua sebelah kanan. Itu beza dia. Nak membezakan umat Nabi dipanggil sebagai Nabi akhir zaman. Dan akhirnya Salman Al-Farisi bila mana bertemu dengan Rasulullah SAW, dan dia sendiri ditebus, Rasulullah sendiri ditebus. Waktu tu belum masuk peluk Islam, tapi Rasulullah tak mengira status dia Islam ke bukan, tetapi dia percaya satu hari ni dia jadi seorang sahabat yang hebat. Dan akhirnya Salman Farisi mengakui dan beriman bila mana dia ketahui apa yang tok guru dia, pendeta-pendeta Nasrani kata, bahawasanya ini adalah Nabi akhir zaman, ada tanda kenabian di belakang badan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kisah tu kisah dia panjang, kita baca sebelum ni. Dan dia bertemu Nabi di Madinah. Dan Salman Al-Farisi ni kita tahu antara orang yang bagi idea ketika mana dalam peperangan Khandaq kan, yang nak gali lubang tu. Dan juga ketika mana Nabi tebus dia, Nabi kena bayar sekian dirham, dirham ke dinar. Kemudian Nabi kena tanam 300 buah pokok kurma untuk nak tebus. Sebab masa tu dia dah kena tipu. Waktu dia nak berhijrah tu dia kena tipu, dia kena jual ke orang Yahudi. Jadi Nabi pun tebus daripada orang Yahudi tersebut. Dan akhirnya bagaimana peribadi dan juga kita tengok sifat yang ditunjukkan oleh Nabi SAW ni menyebabkan dengan izin Allah lah Salman Al-Farisi ni memeluk Islam.
Jadi kita habiskan lebih kurang ada 2 hadis tentang sebelum kita masuk bab yang ketiga ni. Bab yang kedua, bab yang menceritakan tentang khatamun nubuwah ataupun tanda kenabian yang berada pada tubuh badan Nabi SAW. Kita masuk hadis yang ke-22 ke surat yang ke-31. Hadis daripada Abu Nadrah Al-Awaki berkata, Sa'altu Aba Sa'idin Al-Khudri an khatami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yakni khatamun nubuwah faqal kana fi zahrihi bad'atan nashizatan. Daripada Abu Nadrah ni Al-Awaki ni seorang tabi'in di Basrah, juga merupakan ahli hadis. Nama dia panjang lah, biasa ni bagian nama gelaran kan, macam Abu Hurairah. Nama dia Munzir bin Malik bin Quti'ah Al-Abdi. Banyak mengambil hadis daripada para sahabat lah, daripada sahabat-sahabat Sayyidina Umar, daripada sebab bila tabi'in ni, label tabi'in ni maksudnya dia tak bertemu dengan Rasulullah ataupun dia duduk waktu zaman Rasulullah ada, tapi waktu dia kecil, tapi dia tak ambil direct hadis daripada Rasulullah SAW. Kebanyakan tabi'in ni dia ambil hadis daripada para sahabat. Kemudian Abu Nadrah dia bertanya kepada Abu Sa'id Al-Khudri perihal tanda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu tanda kenabian. Jadi Abu Sa'id Al-Khudri menjawab, tanda kenabian ada di bahagian belakang badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa daging yang timbul. Khatam dikatakan, Abu Sa'id dikatakan, disyarahkan lagi, seperti mana berupa daging yang timbul tu adalah satu potongan. Dia katakan daging yang timbul tu di atas permukaan kulit yang ada di belakang badan, di antara 2 bahu. Dia katakan ada setengah ulama dikatakan berada di sebelah kiri belikat badan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanda kenabian. Tapi saya katakan tanda kenabian Nabi ni, semua para rasul, tanda kenabian dia hanya muncul ketika mana dia diutus menjadi rasul. Bila mana dia wafat, automatik tanda kenabian tu hilang. Maksudnya bila mana kita tahu hadis pertama kita baca, Rasulullah SAW ni diutus menjadi rasul ketika umur 40 tahun. Waktu tu baru adanya tanda kenabian. Waktu dia lahir ke, waktu dia remaja ke, zaman dia hidup, sebelum diutus menjadi rasul tak ada. Allah letakkan tanda betul-betul dia utus, dan ada ni tanda kenabian. Bila dia wafat, hilang. Sebab ada hadis yang para sahabat bila mana ketika Nabi wafat, tapi tak banyak hadis yang cerita tentang hilangnya tanda kenabian tu. Tapi ada hadis yang cerita bahawasanya bila mana bukan Rasulullah SAW saja, semua Nabi-Nabi yang lain pun bila mana wafat je, meninggalkan ni dia, terus tanda kenabian tu hilang. Maksudnya benda tu special yang Allah jadikan lah, bukan disusuk hati je. Benda tu boleh dilihat bila-bila masa, tak ada waktu-waktu dia khusus ketika mana mereka ni Allah utuskan untuk menyebarkan agama dan juga syiar Islam. Jadi dalam ni Imam Al-Qurtubi daripada mazhab Malik ni, dia katakan tanda yang berada di sebelah tulang belikat kiri itu, bila mana ketika dia sifat dia, ada sifat dia, tanda kenabian ni bila mana dia kecil tu, yang ada sahabat katakan seperti telur burung merpati. Bila mana dalam keadaan dia nampak besar seperti penumbuk. Dia ada 2 keadaan dan juga 2 pandangan, 2 sifat. Bila dia nampak akan kecil besar tu seperti penumbuk, dia katakan bila mana sahabat yang, sebab setiap sahabat dia tengok berlain keadaan, tak sama. Ada mungkin 1-2 sahabat yang sama, tetapi kalau kita baca hadis-hadis yang sahabat ceritakan tentang tanda kenabian yang sama ada dilihat sendiri ataupun dirasa, kebanyakannya tak sama, berbeza. Tu ada sahabat yang katakan tanda dia ada yang mula-mula kalau kita baca hadis umum, dia katakan tanda kenabian tu sebesar ibu jari ketika dia kecil. Ada yang sebut seperti telur burung puyuh, burung merpati. Tapi yang kebanyakan disebut bila mana dalam 2 keadaan, bila mana nampak dia kecil seperti dah
seperti mana telur burung merpati, kalau ketika mana dia nampak besar seperti sebesar penumbuk, dia katakan. Jadi hadis ni hadis bertaraf hasanah, hadis yang menceritakan tentang bagaimana sifat ni lebih kepada sifat tanda kenabian Nabi SAW yang ada pada belakang Nabi SAW. Cerita Salman Al-Farisi itu sama juga kaitannya dengan bagaimana dia bersungguh-sungguh, bagaimana Allah bukakan hidayah. Sebab apa? Dia bersungguh-sungguh nak mencari Nabi akhir zaman ni yang dikatakan ada tanda kenabian. Itu sebab bertukar-tukar agama, dia bertukar daripada satu agama ke agama lain, lepas tu kena jual dan sehingga ditebus oleh Rasulullah. Itu juga kita nak lihat bagaimana Allah SWT sebenarnya dalam kehidupan tuan-tuan. Kalau kita lihat, bila mana saya katakan sebelum ni, antara golongan yang paling banyak diuji para anbiya kan. Sebab kalau kita tahu kenapa, sebab Nabi Yunus AS kena telan dengan ikan nun. Sebab dengan apa? Kalau kita, sebelum ni saya ceritakan kisah bagaimana para anbiya pun bila mana mereka ni ada rasa tidak menyandarkan diri mereka ni pada Allah SWT. Maksudnya contoh saya bagikan kisah Nabi Musa AS yang kisah bagaimana di pasar dia tertumbuk orang Mesir sampai orang Mesir itu meninggal kan, bergaduh dengan bangsa di Kiptiah, orang Bani Israel. Orang Mesir itu bangsa Kiptiah, tak sengaja. Sebenarnya ada hikmah Allah nak tarik sebenarnya Nabi Musa AS ni supaya dia tak bergantung pada manusia ciptaan yang Allah ciptakan. Allah nak tarik dia, Allah jadikan perjalanan dia sehingga bagaimana kita tahu Nabi Musa AS kan, anak ialah walaupun anak angkat tapi bapa dia hebat kan, Fir'aun, kaum Bani Israel yang ketika itu hebat. Dan akhirnya bila dia tertumbuk tu, dia lari bersendirian sehingga dia bersendirian dan akhirnya mengadu kepada Allah SWT. Itu bagaimana Allah SWT sebenarnya nak tunjukkan kepada kita ni sebenarnya dalam sama ada dalam Al-Quran, sebab dalam Al-Quran disebut faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Dia kata, wahai Muhammad, ceritalah kisah-kisah hebat ni umat-umat yang terdahulu ni kepada mereka ni supaya mereka ni berfikir. Maksudnya apa yang berlaku sebelum ni, kisah-kisah sama ada kaum tu dilaknat ataupun Nabi itu bagaimana Allah cuba untuk selamatkan dia. Kisah Nabi Yunus AS, sebab apa dia kena telan? Salah satu sebab dia kecewa dengan usaha dakwah dia tak berjaya kan dekat kampung dia, sampai dia lari, nak lari diri. Dia memang lari diri sampai naik apa tu, dah sampai naik kapal kan, sampai kapal pecah tu yang dia kena telan. Ketika tu bila mana dia naik, dia kecewa dan dia lari daripada usaha dakwah dia, daripada masyarakat ketika tu lah kaum dia. Waktu tu Allah dah start mula turunkan bencana kepada kaum dia. Tu selepas daripada berapa lama dia kena telan tu, banyaklah dia punya kisah tu panjang. Cuma bila dia kembali, semua kaum dia dah memeluk, dah mengakui, maksudnya beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi Yunus sebelum tu. Tapi itu pun Allah nak tunjukkan bagaimana Allah nak selamatkan juga. Itulah para anbiya ni bukan manusia biasa ni manusia biasa ni, yang orang-orang biasa ni, yang bagaimana Allah nak selamatkan kita ni tuan-tuan daripada jangan selalu bergantung kepada selain daripada Allah SWT. Apa yang kita lakukan ni memang 100% ni kita yakin bahawasanya Allah SWT ni tahu apa yang dia buat. Sebab apa? Kalau kita lihat dalam surah, banyak dalam surah-surah dalam Al-Quran mana Allah sebut, salah satu ni dalam surah Maidah ayat ke-6, Allah sebut ma yuridullahu liyaj'al 'alaikum man haraj. Allah tidak mahu menjadikan kamu tu menanggung sesuatu kesusahan. Kemudian Allah sebut lagi dalam surah Al-Hajj ayat 78, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Dan Allah tidak menjadikan kamu tu menanggung sesuatu keberatan dan juga susah payah dalam perkara agama. Maksudnya dalam bab agama ni memang Allah bukan kita permudahkan,
Sebab ada rukhsah. Allah permudahkan tu ada sebab dan juga hikmah dia. Tapi kita jangan permudahkan. Apa yang solat boleh jamak lah. Jangan ni subuh sampai isyak pun jamak kan. Berat tu. Mana yang boleh jamak, kita kena tahu waktu bila boleh jamak, waktu bila boleh jamak qasar, waktu bila boleh qasar. Dia beza. Antara rukhsah yang paling mudah biasalah kalau dalam bermusafir. Dalam perkara agama ni, dalam kehidupan, Allah tahu kita mampu, dan Nabi SAW pun tahu umat dia mampu buat takat mana. Kalau tidak, tuan-tuan, dalam peristiwa Isra' Mi'raj tu memang Nabi Musa AS hikmah dia daripada 50 waktu minta turun sampai 5 waktu kan. Tapi takkan Nabi SAW tak terfikir tentang umat dia pada. Sebab kita tahu Nabi Muhammad SAW ni memang sangat sayang umat dia. Tu sebab dia sanggup turun banyak kali kan? Hikmah di sebalik, kalau tengok dalam peristiwa Isra' Mi'raj, nak katakan sebab apa Nabi Musa, kenapa Nabi sendiri tak berjumpa direct terus. Nabi berjumpa direct dengan Allah, tapi bila mana Nabi turun, Nabi Musa yang bagi pandangan supaya minta kurang. Ada setengah kalau kita baca dalam buku sirah, kena hati-hati kalau kata kenapa Nabi tak terus dia naik atas, kalau dia sayang kepada umat terus dia jumpa Allah. Tapi hikmah, salah satu sebab kenapa Nabi Musa yang bagi pandangan, sebab Nabi Musa datang sebelum Nabi SAW. Jadi dia tahu umat dia macam mana. Jadi dia bagi pandangan, umat aku dulu pun macam ni. Mungkin kemungkinan kalau umat, jadi dia memberikan pandangan sebab dia datang sebelumnya, datang Nabi Muhammad SAW. Itu antara faktor bila mana. Jadi Nabi sendiri tahu daripada 50 waktu jadi 5 waktu solat. Kita tu memang kita tahu dalam kehidupan Nabi SAW ni, Nabi memang sangat sayangkan umat dia. Kira amat penting bagi dia. Jadi banyak tu sampai dia mohon untuk diberikan syafaat kalau umat dia ketika mana dekat titian sirat tak cukup amalan. Tapi bagi siapa-siapa yang sentiasa berselawat dan juga mengingati Nabi SAW. Jadi hadis yang ke-22 daripada Abu Nadrah ni yang masih berkisar tentang tanda kenabian Nabi SAW. Dan hadis yang terakhir sebelum kita masuk bab yang ketiga, dalam bab yang kedua ni, hadis yang ke-23, hadis daripada Abdullah bin Sarjis, sahabat yang juga banyak mengambil hadis daripada sahabat-sahabat Nabi yang lain, antara ini Sayyidina Umar. Abdullah bin Sarjis berkata, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi unasin min ashabihi fadurtu hakaza min khalfihi fa'arafa alladhi urid fa'alqa ar-rida'a an zahrihi fara'aytu mawdi'a al-khatim ala katifayhi misla al-jum'a hawlaha khilan ka'anha salin faraja'tu hatta istaqbaltuhu فقلت غفر الله لك يا رسول الله فقال ولك فقال القوم استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم ولكم ثم تلا هذه الآية واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. Jadi Abdullah bin Sarjis ni dikatakan ataitu Rasulullah SAW ni, aku pergi menemui Rasulullah SAW ketika baginda sedang duduk bersama para sahabat. Kemudian aku berjalan mundur-mandir di belakang baginda, dan baginda sallallahu alaihi wasallam ni faham apa yang aku inginkan. Dengan itu baginda melepaskan selendang rida yang Nabi pakai ni dan menutupi belakang badannya. Aku dapat melihat letak tanda kenabian yang berada di antara kedua bahu sebesar genggaman tangan. Di sekelilingnya ada bintik hitam seperti kumpulan jerawat. Sebelum aku pulang, aku menghadap Rasulullah SAW dan berkata kepadanya, wahai Rasulullah, semoga Allah mengampunimu. Rasulullah SAW berkata, begitu juga denganmu. Para sahabat yang berada di situ bertanya kepada Abdullah bin Sarjis, adakah Rasulullah SAW memohonkan keampunan buatmu? Abdullah bin Sarjis menjawab, ya, begitu juga untuk kamu. Kemudian Abdullah bin Sarjis membaca ayat daripada surah Muhammad ayat 19 yang bermaksud, dan mintalah ampun bagi orang-orang yang
bagi dosa dan bagi orang yang beriman, sama ada lelaki ataupun perempuan. Ini hadis yang terakhir tentang bagaimana Abdullah bin Sarjis. Antara sifat lain sebelum ni pun kita tahu Nabi ni sangat meraihkan sahabat dia, kan? Dia boleh membaca apa yang para sahabat ni nak. Ni salah satu yang antara yang ketika mana Abdullah bin Sarjis berada di belakang Nabi, dia tahu bahawasanya Abdullah bin Sarjis sama macam ketika mana Salman Al-Farisi datang bertemu dengan Nabi, dia dapat rasakan bahawasanya dia nak tahu tanda kenabian, bahawasanya ini tanda kenabian pada tubuh badan beliau Rasulullah SAW. Maka dibukakan yang ketika masa Salman Al-Farisi tu, Nabi minta Salman Al-Farisi masukkan tangan dia, kan, seluk masuk belakang rasa. Yang ketiga ni Abdullah bin Sarjis, dia buka ridak, dan ridak Nabi yang Nabi pakai tu dia jatuhkan, kemudian dinampakkan tanda kenabian tu seperti yang ni sahabat ni Abdullah bin Sarjis, dia nampak seperti genggaman penumbuk lah. Ni ketika mana dia nampak dalam sifat dia dalam keadaan yang besar. Tadi sahabat yang lain nampak dalam keadaan yang kecil seperti telur burung merpati. Ni sifat yang kedua, keadaan dia dalam keadaan yang kedua, bila mana dia nampak besar tu seperti genggaman penumbuk. Kemudian dikatakan juga ada warna kehitaman di sekeliling tanda kenabian tersebut. Dan ketika ni bagaimana antara sifat Rasulullah SAW ni suka mendoakan para sahabat ataupun umat-umat dia. Macam saya katakan tadi, Nabi SAW ni sangat sayang umat dia. Banyak yang dilakukan sebenarnya. Apa yang dilakukan tu adalah selain disebarkan dakwah dan syiar Islam ni, dia banyak kita lihat bagaimana Nabi SAW ni dalam sirah Nabi sendiri, bagaimana dia sangat mencintai dan juga sangat pentingkan umat dia. Walaupun kita tahu bagaimana hebatnya Nabi SAW, tuan-tuan, kita baca, kalau baca kitab sirah detail ketika peristiwa sebelum hijrah Nabi berdakwah ke Taif, kan? Kita tahu Nabi memang di Mekah 13 tahun berdakwah, sangat hebat tentangan dia, kena balik najis, kena. Di Taif Nabi ketika tu ada 3 kabilah besar di Taif yang menolak mentah-mentah dakwah Nabi ketika tu. Dulu kalau sebelum ni kalau tuan-tuan pergi umrah mungkin jarang ada ke Taif, kan? Sekarang ni dah banyak orang ke Taif. Kisah di sebalik Taif ni bagaimana Nabi SAW ni berdoa panjang kepada Allah SWT, yang akhirnya semua sekali satu kampung di Taif tu masuk Islam. Tetapi kisah di sebalik tu Nabi bagaimana, sebab kenapa peristiwa Isra' Mi'raj ni berlaku, tuan-tuan? Antara faktor, takkan Allah SWT memang ketika tu antara faktor utama kita tahu bagaimana kewajipan solat. Sebelum tu Nabi dan umat Islam solat, tapi bukan 5 waktu, kan? Kita tahu solat Nabi pada asalnya adalah 2 rakaat. Nabi bangun malam solat 2 rakaat, kan? Kemudian ditambah lagi 2 rakaat solat pada waktu siang dan juga pada waktu malam, sebelum ada kewajipan menunaikan solat 5 waktu dalam peristiwa Mi'raj. Itu cara solat Nabi dan juga orang Islam sebelum kita solat macam kita solat sekarang ni. Itu yang Allah turunkan. Tapi peristiwa Isra' Mi'raj ni sebenarnya berlaku ada sebab-sebab tertentu. Antaranya bila mana Nabi SAW ni berdakwah di Taif, ditolak mentah-mentah. Nabi SAW dibaling batu, tuan-tuan. Yang satu kisah Nabi duduk di kebun anggur, 2 orang anak yatim tu, kan, yang dilihat Nabi berdarah-darah nak sebarkan dakwah. Bukan kita kata mungkin sekarang ni, tuan-tuan, mungkin kawasan-kawasan yang orang kata yang bukanlah di Malaysia ni satu rahmat. Saya katakan negara-negara Arab yang agak kalau tuan-tuan tengok yang banyaknya pertempuran, kan, kalau kita tengok bagaimana Syria, kawasan-kawasan di Sudan yang masih lagi bergolak, bukan senang untuk seseorang ni yang berdakwah nak sampaikan dakwah. Nabi ketika tu antara sebab lain faktor berlakunya Isra' Mi'raj, kalau kita baca dalam sirah, salah satu sebab Nabi sedih ketika peristiwa di Taif.
Dan juga ketika tu Nabi sedih bagaimana dalam masa yang singkat dua orang yang kuat menyokong dakwah Nabi meninggal kan. Sayyidatina Khadijah dan juga pakcik dia Abu Talib ketika tu. Nabi dalam keadaan sedih. Jadi itu antara sebab kenapa bila mana berlakunya Allah angkat. Selain daripada itu, kita tahu dalam peristiwa biasa kita dengar Isra Mi'raj ini Nabi dijalankan, kemudian Nabi ini umat Islam ditentukan kewajipan untuk solat 5 waktu. Sebelum tu umat Islam solat juga. Sama juga saya katakan dalam bab puasa pun, sebab puasa ni bukan pada umat Nabi Muhammad ni, umat terdahulu pun kan. Itu sebab dia katakan puasa ni dah dituntut kepada umat-umat alakum tattaqun, orang yang sebelum daripada umat Nabi Muhammad pun dah diwajibkan ada khusus puasa. Itu yang pernah dengar puasa Nabi Daud kan. Kemudian bila sampai ke zaman apa yang Nabi Muhammad SAW dengan umat ni ada pula kewajipan khusus lain ataupun apa yang Allah turunkan, perintahkan khusus untuk umat Nabi Muhammad. Jadi saya katakan dalam apa ni, itu antara bila mana kita lihat sifat, kita baca hadis tentang peribadi, tentang apa yang ada pada tubuh Rasulullah SAW ni, cuba kita kaitkan dengan apa yang kita lihat, apa yang kita pernah baca tentang sifat dan juga peribadi Nabi SAW yang Nabi tunjukkan, sama ada secara direct pada sahabat ataupun tak secara direct, maksudnya ditunjukkan benda tu para sahabat boleh tahu bagaimana. Antaranya bila mana Nabi SAW, kita tahu dalam bab saya katakan Nabi makan kalau seorang ataupun bersama keluarga, Nabi makan sekadar dia kenyang. Tetapi bila mana bersama para sahabat, dia akan raikan, dia akan makan lebih sedikit daripada biasa. Kalau makan dekat rumah dengan isteri Nabi ke dengan keluarga, Nabi akan makan sekadar Nabi kenyang. Okay, jadi dalam Khutumun Nubuwah ni kita ketahui beberapa kita boleh buat beberapa khulasah tentang sifat sifat tanda kenabian Nabi SAW yang ada pada tubuh badan ataupun pada belakang Nabi SAW. Dan ada dua keadaan saya katakan, bila mana sahabat yang menceritakan dia nampak seperti burung merpati itu dalam keadaan kecil, bila nampak besar seperti penumbuk tu, keadaan sifat dia tu dia dalam keadaan yang besar. Qadiyat pun sendiri, Imam Qadiyat pun pernah menyatakan bahawa dia besar ketika dalam keadaan dia besar tu seperti mana dalam genggaman ataupun penumbuk dia katakan. Kemudian cap tanda kenabian ni terletaknya di belakang badan, di antara dua bahu Nabi dan berat di sebelah kiri. Kemudian selain daripada itu ada juga sahabat yang menyatakan nampaknya benjolan ataupun warna tanda kenabian tu warna seperti warna kemerahan, putih kemerahan, warna kulit yang ada pada tanda kenabian. Tapi kebanyakan sahabat menyatakan warna dia warna hitam. Kemudian saya katakan dalam ni kita boleh buat khulasah tentang bab tanda kenabian ni. Setiap apa yang dilihat oleh para sahabat tu tak sama. Saya katakan pengalaman sahabat melihat tanda kenabian pada tubuh badan Nabi SAW ni adalah berbeza, mengikut keadaan mereka lah. Tengok, sebab bukan tengok pada satu masa yang sama, dalam keadaan dan waktu yang berbeza. Jadi itu beberapa saya katakan kita dapat lihat. Kita dah habis bab yang kedua tu tentang bagaimana kita nak menambahkan lagi, bagaimana kita tahu sahabat ni menambahkan keimanan dan juga ketakwaan mereka ni dalam merasai ataupun menyatakan apa yang mereka lihat, tanda kenabian yang ada pada badan Nabi SAW. Jadi kita terus masuk bab yang ketiga ni, masuk beberapa hadis mana yang sempat insya-Allah. Bab yang ketiga, bab maja'a fi sya'ri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang menceritakan tentang rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam bab rambut ni saya katakan, dalam kita cerita tentang fizikal sifat rambut Nabi, dalam masa yang sama ada juga hukum tentang bab rambut ni. Saya katakan uban, nanti kita masuk bab uban.
Boleh tak cabut uban tuan-tuan? Uban tu dia katakan seperti nur Islam, cahaya Islam. Nabi mengharamkan mencabut uban. Kalau kita baca hadis daripada sini. Jadi dalam hadis bab yang ketiga ni, bab tentang rambut ni, hadis kita sambung hadis yang ke-24. Hadis daripada Anas bin Malik menyatakan, kana sya'ru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila nisfu uzunai. Anas bin Malik ni sahabat, kita tahu sahabat yang berada di Madinah, antara sahabat yang banyak meriwayatkan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia katakan rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni menyentuh sehingga bahagian tengah kedua-dua telinga. Sebelum saya panjang lagi masuk hadis ni, rambut Nabi SAW ada 3 keadaan. Rambut dia yang paling pendek, ni dikatakan rambut dia dalam keadaan rambut Rasulullah SAW menyentuh sehingga bahagian tengah kedua-dua telinga. Yang ni rambut Nabi dalam keadaan yang kedua. Rambut Nabi paling pendek ketika tu, zaman Nabi tu adalah sampai ke cuping telinga. Dia ada istilah dia panggil limah, jumah dan juga wafrah dalam istilah Arab dia. Nabi cukur rambut, botak rambut ketika mana haji dan juga umrah saja. Tapi dalam keadaan biasa, tetapi itu saya katakan tu masuk dalam bab hukum. Hukum dipanggil al-adatul muhakamah, adat yang menyatakan hukum. Maksudnya uruf ketika tu, zaman Nabi SAW kita lihat pun, kalau tengok cerita-cerita rambut semua panjang kan. Tapi uruf kita dekat Malaysia ni tuan-tuan, dengan anak-anak kita kan kata ikut sunnah Nabi buat rambut panjang pergi sekolah kan, tak boleh. Uruf keadaan di satu-satu tempat tu kena ikut. Kalau uruf ketika zaman Nabi tu, kita tahu zaman tu memang kebanyakan sahabat pun simpan rambut panjang. Tapi uruf kita di Malaysia ni rambut macam gitulah kan. Tak panjang. Yang jadi panjang, rambut panjang-panjang ni yang rockers lah kan. Geng-geng rock tu yang jadi uruf ni. Maksudnya kita jangan berlainan dengan orang lain. Itu besar bila kita tengok, kalau yang tak biasa tengok orang-orang rocker rambut panjang jadi pelik lah, sebab bukan uruf di sini. Tapi kalau setengah tempat, kalau sekarang ni banyaknya kalau negara-negara Arab, mereka ni akan bukan botak, dia akan ada rambut sedikit kan. Kebanyakan mereka uruf di kawasan di negara-negara tertentu. Jadi itu yang saya katakan, dalam kita membaca hadis ni juga ada juga hukum yang terdapat dalam hadis ni. Kalau saya katakan yang paling banyak sekali, kalau tuan-tuan baca kitab hadis daripada Imam Malik kan, kitab Al-Muwatta Imam Malik, itu yang kita banyak hadis-hadis hukum dalam tu. Jadi dalam ni keadaan yang pertama ni Anas bin Malik sebut, sebelum ni pun ada disebut secara umum dalam bab yang pertama kan. Anas bin Malik pun sebut rambut Nabi ni dalam keadaan sampai ke cuping telinga, keadaan dipanggil sebagai limah. Jadi yang ni dikatakan berada di bahagian tengah kedua-dua telinga ni. Dia tak sampai ke bahu. 3 keadaan tu, satu sampai cuping telinga ni, satu berada di tengah-tengah. Kalau orang perempuan pakai anting-anting, rambut Nabi berada di tengah-tengah. Satu lagi keadaan dia panggil sampai ke bahu. Yang di tengah-tengah ni dia panggil sebagai wafrah, berada di tengah antara cuping telinga dan juga bahu. Itu keadaan pertama, keadaan yang rambut Nabi. Tapi rambut Nabi saya katakan paling pendek adalah sampai cuping telinga dalam keadaan biasa. Tapi mengikut uruf ada juga adat ketika zaman tu. Maksudnya kalau dekat sini nak cukur, cumanya jangan kita kata cukur tu sebagai sunnah. Cumanya ada perbezaan pendapat lah dalam Imam Malik, dalam mazhab Maliki. Dia katakan memang kalau cukur, maksudnya yang menyatakan cukur rambut selalu tu bukanlah benda yang sunnah. Tapi dalam Imam Nawawi, dalam mazhab Syafi'i, dia kata benda tu harus, sebab mengikut keadaan uruf setempat kan. Sebab dia setara lah, maksudnya dia ada rambut. Dia berbeza pandangan dari segi pandangan fiqh antara mazhab Maliki dan juga Syafi'i. Kita bermazhab Syafi'i, jadi kita pun di sini uruf kita rambutnya bukan berambut panjang kan, sekadar rambut yang macam ada sekarang tuan-tuan ada ni, tak ada masalah.
Maksudnya kalau ada orang kata tak cukur rambut apa ni, tak rambut panjang tu tak ikut sunnah tu, kita kembali kepada uruf yang menyatakan hukum sesuatu perkara tu. Dan seterusnya hadis yang saya habiskan satu hadis lagi ni, sebab hadis yang kedua ni berbeza keadaan rambut dia. Hadis yang ke-25 daripada Aisyah radhiyallahu anha, kuntu aghtasilu ana wa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahid wa kana lahu sya'run fawqa al-jummah wa duna al-wafrah. Ini kalau yang nak kahwin ni boleh amalkan. Nak kahwin ni antara sifat Nabi. Nabi mandi bersama isteri dia, tapi dalam keadaan dia menjaga adab-adab sebagai seorang manusia. Jangan kita fikir dia seronok-seronok, tak. Walaupun dia seorang Rasul, tetapi adab dia sebagai manusia biasa ketika mana bersama dengan isteri, dia masih lagi menjaga adab. Dalam ni dikatakan ketika mana Aisyah radhiyallahu anha dia katakan, aku pernah mandi bersama dengan Nabi, pernah berkongsi mandi satu baldi ataupun bejana air dengan Rasulullah SAW. Kemudian dilihat baginda Rasulullah SAW ni memiliki rambut yang panjangnya di atas bahu dan di bawah cuping telinga. Ni yang dipanggil rambut Nabi itu dalam keadaan jumah dan juga wafrah. Jadi kat sini tuan-tuan, saya katakan secara kita boleh katakan 3 sifat rambut Nabi tadi. 5 rambut Nabi yang melepasi ataupun dikatakan mencecah bahu, kemudian jumah panjang sehingga lepas telinga, maksudnya sampai ke cecah bahu ni. Yang pertama ni 5 sampai ke cuping telinga saja. Itu keadaan rambut Nabi yang kebanyakan ulama menyatakan rambut Nabi paling pendek biasanya sampai cuping telinga. Rambut Nabi tebal daripada atas dan menipis ke bawah. Kemudian keadaan yang kedua dia panggil sebagai jumah. Jumah ni panjang sampai ke bahu. Rambut Nabi SAW ni daripada atas ni sampai ke bahu, cecah bahu. Dan yang ketiga yang dipanggil tadi, hadis yang Anas bin Malik sebut, keadaan dipanggil sebagai wafrah, berada di tengah-tengah di antara cuping telinga dan juga bahu. Ni yang saya katakan bila mana boleh dikatakan bila perempuan pakai anting-anting tu, tu bawah sikit daripada tu. Pakai apa, anting-anting kat telinga kan. Rambut dia wafrah, Nabi dia berada di tengah-tengah. Itu 3 keadaan rambut Nabi SAW yang mana yang Aisyah radhiyallahu nyatakan dan juga sahabat nyatakan ketika mana Aisyah sendiri bersama dengan Nabi SAW ketika mandi. Dan juga kalau kita tengok hadis ni, bagaimana sebenarnya Nabi SAW hikmah di sebalik, selain dia nak Aisyah nak cerita tentang apa yang ada pada sifat rambut Nabi ni, hadis ni juga menyatakan kepada kita bahawa ini sifat kasih sayang yang Nabi tunjukkan pada keluarga dia, terutama isteri dia. Kita tahu kisah hebat Nabi balik lambat, sanggup Nabi tidur tak ketuk pintu kan, sampai Aisyah buka pintu dan Aisyah dah tertidur. Bagaimana Nabi dengan Aisyah sedang jahit jubah Nabi menemani kan. Saya ceritakan bagaimana Nabi ada ni, dikatakan nur pada Nabi tu, yang bila mana Aisyah tengah jahit jubah Nabi, jarum jatuh, Nabi suarkan muka dia, Aisyah nampak di mana jatuhnya jarum. Itu antara sifat kasih sayang yang Nabi tunjukkan, yang cuba Nabi nak sampaikan kepada umat, kepada kita. Kasih sayang kepada keluarga dan juga kepada keluarga khususnya isteri dan anak-anak, dan juga kepada masyarakat secara umumnya. Jadi tuan-tuan, insyaAllah kita berhenti ke hadis tu. Kita dapat baca 2 hadis daripada bab yang ketiga ni. Ada lagi beberapa hadis lebih detail lagi yang cerita tentang sifat rambut Nabi SAW, tapi kita dah ketahui bahawasanya ada 3 keadaan rambut Nabi. Dan saya katakan Nabi cukur rambut hanya ketika melakukan haji dan juga umrah. Itu dia keadaan dia. Tapi jangan, saya katakan jangan kita kata simpan rambut, tak simpan rambut panjang tu sunnah. Dan juga kalau cukur tu ada kadang-kadang orang kata cukur rambut ni sunnah. Tapi kita kembali balik kepada apa yang disampaikan oleh para sahabat dalam hadis-hadis yang
diambil daripada Nabi SAW, maka kita ketahuilah bahawasanya, sebab dalam mana-mana perkara sunnah ni, kalau kita lihat sebenarnya dalam bab rambut ni cerita tentang bab bulu yang ada pada badan juga. Ada antara fitrah yang Nabi kalau kita cerita bab bulu ni, Nabi 10 perkara fitrah yang diharuskan. Bulu-bulu ni antaranya bulu mana yang boleh cabut, bulu mana yang tak boleh cabut kan, bulu dada, bulu kening. Kita ni kalau masyarakat tuan-tuan dekat Malaysia ni mungkin tak nampak. Kalau tuan-tuan pergi Mekah tu macam-macam kan, orang pakai ihram ni yang bulu tebal macam rambut dengan bulu dada ni sama. Sebab macam-macam orang tu. Sebab saya kat dunia ni biasa kita dengar ada orang berkulit putih, hitam ataupun coklat. Kita baca hadis ni ada pula golongan yang berkulit dia dah sampai tahap warna bukan hitam lagi dah, sebab terlalu kawasan yang duduk terlalu panas. Jadi kalau kita nak biasa ni nak lihat keadaan-keadaan ni dekat Mekah, sebab banyak seluruh umat Islam datang kat Mekah tu, kita dapat lihat. Kat Malaysia ni mungkin jarak tak banyak, ataupun kalau tuan-tuan ada sahabat-sahabat yang banyak berbangsa Arab mungkin boleh lihat. Jadi insya-Allah kita berhenti setakat itu. Mudah-mudahan kita terus dapat amalkan. Saya katakan tak dapat mengamalkan semua sunnah Nabi SAW, sekurang-kurangnya satu sunnah yang dapat kita amalkan daripada mana kita start sehinggalah kita meninggalkan dunia ini, insya-Allah. Ini yang baik itu daripada Allah SWT, yang buruk itu daripada diri saya sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.